أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita mulakan majlis kita dengan kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu lagi untuk kita terus membaca hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari pembacaan kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ialah hadis-hadis berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita nak mengatur kehidupan kita supaya benar-benar mengikut landasan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita dah baca banyak hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Pada pagi ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab solat pula. Bab solat. Solat yang akan kita bincangkan pada pagi ini adalah solat sunat. Ya, adapun solat fardu memang ia sudah memang menjadi kewajipan kita. Orang Islam memang solat itu merupakan satu kewajipan kepada kita. Bahkan solat pada kita lebih penting daripada baju yang cantik. Solat bagi kita lebih penting daripada kereta yang besar. Solat bagi kita lebih penting daripada segala-galanya. Solat fardu adalah nombor satu dalam kehidupan Muslim. Jangan jadikan ia nombor dua. Jangan jadikan ia nombor tiga.
solat adalah nombor satu dalam kehidupan seorang Muslim. Sebab itu, kita selalu menunggu waktu solat agar solat dapat ditunaikan pada awal waktu. Kita akan bincang pada pagi ini muka surat 92 jilid yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Tajuk tentang solat sunat zuhur. Solat fardu alhamdulillah kita dah buat. Ya. Sekarang ni kita nak bincang tentang solat sunat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sudah tiba masanya untuk kita ini mencari jalan supaya kita dapat memperbanyakkan lagi sujud-sujud kita kepada Allah. Sekarang rata-rata yang mendengar kuliah ini, kita berada pada umur 50-an ke atas. Umur seperti ini, umur yang dikatakan bila-bila masa saja Allah boleh jemput. Bahkan ada di kalangan kita yang umur sebegini sudah mula dijangkiti penyakit itu dan ini. Jadi makna kita sudah semakin dekat dengan hari kematian kita. Ini tak ada siapa yang boleh menafi dan menidakkannya. Kita kena terima hakikat ini. Namun kita kena berusaha. Bagaimana nak menjadikan kehidupan kita di dunia ini lebih bahagia daripada sebelum ini. Bagaimana kita nak memastikan kehidupan kita di akhirat nanti akan jadi lebih bahagia daripada kehidupan di dunia. Maka sudah tiba masanya untuk kita memikirkan tentang berapakah jumlah sujud kita satu hari. Kalau dulu zaman kita remaja, zaman kita baru nak membina kehidupan, kita memikirkan berapa ribu income kita pada bulan ini. Berapa ribu pertambahan income kita pada bulan depan. Itu yang kita fikirkan pada waktu itu. Tapi sekarang ini alhamdulillah, rumah pun dah ada, isteri pun dah ada, anak-anak pun dah ada, suami pun dah ada, pencen pula dah tu. Tak payahlah kita nak fikirkan berapa income kita bulan ni, berapa income kita bulan depan. Tiba masanya untuk kita memikirkan berapakah jumlah sujud yang kita buat dalam satu hari. Dan apakah perancangan kita bagi menambahkan jumlah sujud ini pada minggu depan. Dan apakah lagi tindakan yang perlu kita lakukan, usaha yang perlu kita buat supaya sujud kita akan lebih bertambah bilangannya pada bulan depan. Inilah kehidupan kita. Mengapa kita kena bincang perkara ini sedangkan kita ni masih lagi nak hidup atas dunia? Tuan-tuan, kena ingat. Solat ini dia boleh menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, Allah kata. Sesungguhnya solat itu mampu menegah kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan kita memperbanyakkan solat itu, dia akan membersihkan hati kita. Dia akan mendekatkan kita kepada Allah. Dan bila jiwa kita sudah dekat kepada Allah, insya-Allah derita yang datang di atas dunia ini akan terasa ringan. Bila sujud kita sudah banyak kepada Allah, insya-Allah kita akan terasa bahawa pemberian Allah itu, kurniaan Allah adalah lebih sedap, lebih lazat, lebih seronok daripada apa yang kita kejar-kejarkan selama ini. Ini hikmat bila kita memperbanyakkan sujud pada Allah. Jadi tuan-tuan, pada hari ini kita nak tengok, ada tak di sana peluang-peluang yang disediakan kepada kita oleh Nabi kita untuk kita ni mendapat sujud yang banyak dalam satu hari. Ada seorang sahabat Nabi, tuan-tuan. Dia minum dengan Nabi. Tiba-tiba dia berasa sedih. Nabi tanya dia, macam mana boleh rasa sedih ni?
Lebih kurang begitulah, ya. Ialah, ya Rasulullah, hari ini kita minum bersama, sama-sama minum. Besok di akhirat, kedudukan engkau sudah pasti lebih tinggi daripada aku. Sebab engkau ni Habibullah, kekasih Allah. Adapun aku ni orang biasa. Syurga tu belum tentu masuk lagi. Dan kalau masuk syurga pun belum tentu dapat bersama dengan engkau yang pastinya di Jannatil Firdaus. Adapun aku, ya Rasulullah, inilah yang menyebabkan aku terasa sedih dan hiba, wahai Rasulullah. Nabi pun tanya, kamu nak ke duduk dengan Nabi para Anbiya? Duduk dengan aku di syurga nanti? Naklah, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan kepada dia satu jalan. Apa dia? Alaika bikathratis sujud. Kau naklah memperbanyakkan sujud kepada Allah. Naklah engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah. Jadi tuan-tuan, kita nak mengejar sujud ini. Mari kita tengok hadis-hadis berkaitan dengan sujud ini. Ada tak peluang untuk kita menambahkannya? Baik. Bab tentang solat sunat zuhur. Ya, kita nak cari jalan bagaimana kita nak jadikan sebelum dan selepas solat zuhur tu peluang untuk kita memperbanyakkan sujud kepada Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia telah berkata, Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha. Hadis muttafaqun alaih. Kata Ibnu Umar, saya solat 2 rakaat sebelum solat zuhur dan 2 rakaat sesudah solat zuhur bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis, cerita, laporan yang diberikan oleh Ibnu Umar bagaimana perjalanan rohani dia. Dia sebut, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas solat fardu zuhur, masa aku sembahyang zuhur dengan Nabi, aku buat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, qabliyah sebelum zuhur. 2 rakaat lepas zuhur, ba'diyah selepas zuhur. Ini laporan daripada Ibnu Umar. Bagaimana dia melakukan solat sunat sebelum dan selepas zuhur. Mari kita tengok pula hadis yang lain. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidak pernah meninggalkan solat sunat 4 rakaat sebelum solat zuhur. Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi yang senantiasa berdamping dengan Nabi, bukan saja nak mencari cinta dan kasih sayang, tetapi nak mencari ilmu dari Nabi. Memberitahu kepada kita bagaimana dia memerhatikan Nabi ini bila dia solat zuhur, dia akan buat 4 rakaat sebelum solat zuhur. Maknanya sembahyang sunat qabliyah sebelum zuhur yang dibuat oleh Nabi ialah 4 rakaat dengan 2 salam. Sebelum zuhur, Nabi buat 2 rakaat sunat qabliyah zuhur, 2 rakaat lagi sunat qabliyah zuhur, 4 rakaat. Di sini tuan-tuan, kalau kita nak ikut Nabi, silalah buat 2 rakaat sebelum zuhur, lepas tu 2 rakaat lagi sebelum zuhur, 4 rakaat. Kata para ulama, 2 rakaat yang pertama itu ialah sunat muakkadah. Kemudian kita bangun lagi 2 rakaat, itu sunat ghair muakkadah, sunat yang tidak muakkadah. Namun begitu, walaupun statusnya ghair muakkadah, tetapi kita telah berpeluang memperbanyakkan sujud kita kepada Allah. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, bangun lagi 2 rakaat sebelum zuhur, jadi 4 rakaat Nabi buat, kata Aisyah, sebelum Nabi solat fardu zuhur. Kita dengar lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa anha qalat, dan daripada Aisyah juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa solat sunat 4 rakaat sebelum solat zuhur di rumah. Jadi kata Aisyah, sebelum Nabi pergi solat zuhur, azan zuhur, Nabi buat 2 rakaat, 4 rakaat sunat qabliyah sebelum zuhur. Aisyah nampak dengan mata kepala dia. Nabi buat 4 rakaat. 2 rakaat, 1 salam, bangun lagi 2 rakaat, 1 salam, 4 rakaat sebelum solat zuhur, kata Aisyah. Lepas dia tunaikan 4 rakaat tu, sunat sebelum zuhur, thumma yakhruju fayusalli bin nas. Ya. Kemudian selepas habis tunaikan solat sunat 4 rakaat tu, Nabi pun ya keluarlah daripada rumah Nabi, dan Nabi bersembayang bersama dengan manusia yang lain. Mana Nabi keluar ke masjid, Nabi mengimamkan solat bersama dengan jemaah yang menunggu dia di masjid. Thumma yadkhulu fayusalli rak'ataini. Kemudian bila habis saja sembahyang, Nabi pulang semula ke rumah dan Nabi buat 2 rakaat selepas zuhur. Ya. Tadi sebelum zuhur Nabi buat 4 rakaat di rumah. Lepas 4 rakaat Nabi pergi ke masjid, Nabi mengimamkan solat zuhur berjemaah. Lepas dia imamkan solat zuhur berjemaah, dia pun terus pulang dan dia buat 2 rakaat di rumah selepas zuhur. Wa kana yusalli bin nasi al-maghriba thumma yadkhulu fa yusalli rak'ataini. Begitu juga solat maghrib. Nabi dia solat maghrib di masjid, kemudian lepas tu dia terus balik ke rumah dia dan dia sembahyang sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Wa yusalli bin nasi al-isya wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'ataini. Begitu juga Nabi sembahyang isya bersama dengan manusia, mengimamkan solat itu. Selepas itu Nabi balik ke rumah, Nabi buat solat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Baik, mari kita tengok apa kelebihan bila kita dapat buat istiqamah sembahyang sunat ini. An Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nari, rawahu Abu Dawud. Dari Ummu Habibah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, nescaya Allah mengharamkan dirinya dari api neraka. Hebat. Ya, Masya Allah. Nabi kata barang siapa yang benar-benar jaga sebelum solat zuhur 4 rakaat sunat, selepas solat zuhur 4 rakaat sunat, dia boleh jaga benda ini dengan konsisten istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasad dia daripada masuk ke dalam api neraka Allah. Ini tawaran yang besar. Sebab di akhirat nanti dia ada 2 saja, imma ke neraka, imma ke syurga. Tiba-tiba orang ini tubuh dia diharamkan daripada terkena api neraka, maknanya dia akan ke syurga. Bila? Bila dia istiqamah menjaga sunat qabliyah zuhur, sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Dan dia istiqamah menjaga sembahyang sunat selepas zuhur 4 rakaat. Ini dia. Ya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, mari kita dengar hadis yang terakhir berkaitan dengan sembahyang sunat ini. An Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 4 ba'da an tazula asy-syamsu qabla dhuhur. Wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Rawahu Tirmizi wa qala hadits hasanun sahih. Dari Abdullah bin Abi Sa'ib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
selalu solat sunat 4 rakaat setelah matahari tergelincir. Maknanya matahari tergelincir itu masuk waktu zuhur lah. Ya, matahari tergelincir itu mana masuk waktu zuhur. Sebelum Nabi solat fardu zuhur, dia kata aku nampak selalu Nabi semayang 4 rakaat sebelum zuhur. Kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsi qabla zuhur wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu ay yas'adali fiha amalun salih. Beliau bersabda, sesungguhnya saat-saat seperti ini pintu-pintu langit sedang dibuka. Oleh karena itu aku ingin agar ramai kebaikanku naik ke atas pada saat-saat seperti itu. Ya, jadi itulah dia. Komen daripada sahabat ini yang mana dia memperbanyakkan semayang-semayang sunat dia. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, peluang telah diberikan di hadapan kita. Ya, peluang telah diberikan di hadapan kita, maka apa lagi yang kita nak tunggu? Waktu zuhur sudah semakin hampir hari ini, ya, dan kita pula berada di bulan Rejab, bulan untuk beribadat kepada Allah. Mari kita mulakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, semayang qabliyah dan ba'diyah. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah melakukan semayang sunat ini, hati kita menjadi lembut, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lepas itu hidup kita sentiasa akan memberi manfaat kepada sesama manusia, tidak lagi memudaratkan orang lain, ya. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk tazkirah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.